Nur Azli yang bersama dengan anda di Masjid Nurul Hamim, Kampung Kecur, Kangar, Perlis. Terima kasih dan insyaAllah kalau ada rezeki nanti saya terbang ke Perlis. Tapi sekarang saya nak berkongsi kepada anda semua, ini slot berkenaan dengan 1001 tahun Gerakan Koperasi Malaysia. Jadi pada kali ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Rusli Jaafar, iaitu Timbalan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Encik. Terima kasih. Baiklah Encik Rusli, tahun 2022 Gerakan Koperasi di Malaysia mencapai usianya ke 100 tahun. Tadi saya sebut 1100 1101 tu macam 1101 malam. Tapi 100 tahun. Jadi boleh Encik kongsikan sedikit sejarah perkembangan koperasi di negara kita ni, negara Malaysia. Terima kasih Encik Ridwan. Sejarah gerakan koperasi di negara kita ni memang telah hampir 100 tahun dan sebenarnya dia bermula daripada tahun 1922 lagi. 1922. Ya. Di mana gerakan koperasi ini dipelopori oleh kerajaan Inggeris ya pada masa itu. Masa itu disebut Tanah Melayu lah. Dan ekoran daripada keadaan situasi pada masa itu, keterhutangan di kalangan petani dan juga penjawat awam masuk swasta. Jadi satu solusi untuk menyelesaikan masalah keterhutangan daripada penindasan peminjam-peminjam pada masa itu. Jadi satu cara ataupun kaedah bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pinjam-meminjam ni. Itu satu daripadanya dan sebenarnya genap pada 21 Julai 2022 ni tahun ni lah ya, genaplah 100 tahun gerakan koperasi di negara kita. Jadi dia genap 100 tahun sehingga pada hari ini kalau kita lihat juga tarikh yang akan disambut 100 tahun nanti genap ialah 21 Julai 2022. Bermakna 100 tahun yang lepas 21 Julai jugalah. Jadi apabila sambutan ini dijalankan nanti, apakah bentuk sambutan yang akan dilakukan untuk meraihkan satu abad? Sebelum tu saya nak menjelaskan bahawa sambutan ni sebelumnya pada 2019 kita telah ada satu program yang dinamakan Countdown. Countdown ni kalau dalam bahasa kita kiraan detik, mana kita menunggu sesuatu peristiwa yang begitu ditunggu-tunggu. Macam kiraan 12 tengah malam hari kemerdekaan lah ya. Jadi daripada situlah bermulanya sambutan ambang 100 tahun. Di mana pengisian-pengisian itu telah pun dibuat, tapi memandangkan pada tahun 2020 keadaan PKP dan sebagainya, ada program-program itu terpaksa kita tangguhkan kerana isu SOP dan sebagainya. Jadi selepas pada itu, sebab pada masa tak silap saya ialah pada 24 bulan 9 ya, 2019, hampir 40,000 orang datang ke Cyberjaya ya. Kita buat di Taman Square, di mana di situ menunjukkan satu manifestasi ya, di kalangan kooperator-kooperator dan juga pimpinan negara ya, termasuk Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah pun mencemaduli dalam program semasa larian di Putrajaya yang dibuat oleh Kopro Jaya. Iaitu di situlah kita melihat bahawa mereka kooperator-kooperator akan tidak sabar lagi ya untuk sampai kepada detiknya pada 21 bulan Julai 2022. Dan pengisian-pengisian kita selepas pada ini, mana Yang Berhormat Tan Sri Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, iaitu Tan Sri Norma, akan melancarkan pelancaran 100 tahun gerakan koperasi, di mana gerakan koperasi akan dibuat di Alaf Hotel, iaitu di KL Central pada 10.30 esok pagi ya. Jadi itu adalah permulaan untuk kita terus mengadakan
bulan kemerdekaan dan juga Hari Koperasi Negara yang akan disambut pada bulan Julai nanti. Ya. Itu salah satu daripada ini yang masih yang terdekatnya lah. Yang Jadi kita buat. Pelancarannya pada 12 Februari. Ya. Untuk sampai ke Julai tu, Julai. apa lagi bentuk-bentuk pengisian yang ada? Sebab ni panjang masanya. Ya, betul. Dan untuk makluman juga ya, kita dalam sebenarnya tujuan kepada pengisian ni macam esoklah ya, kita akan buat pelancaran 100 tahun koperasi dan juga kita akan melaksanakan juga pelancaran buku dan skep promosi koperasi dan juga pelancaran pelan modal pembangunan insan koperasi ya. Seterusnya kita juga akan pengisian dalam program esok juga ialah pelancaran profil 100 koperasi terbaik dan juga penyerahan dokumen iaitu aspirasi Koperasi Malaysia di antara SKM, Angkasa dan juga Kemang. Itu adalah, dan di samping itu juga kita ada buat mini pameran klinik perkhidmatan, taklimat dan juga program pembangunan kapasiti koperasi. Itulah pengisian esok. Sebenarnya dah bermula pada malam ni juga di tempat yang sama. Jadi apabila dibuka Hari Koperasi Malaysia, dulu orang boleh datanglah, ada sambutan yang melibatkan awam dan sebagainya. Untuk tahun ini bagaimana? Adakah ia juga melibatkan masyarakat awam? Ya, kita dalam pengisian kita pada bulan kemerdekaan, dalam bulan koperasi ya, dan juga bulan Hari Koperasi, memang kita libatkan kooperator-kooperator dan juga orang awam ya, di mana pengisian-pengisian seperti carnival dan business matching dan sebagainya kita akan buat, dan kita telah pun kena pasti tempat-tempat yang akan dilaksanakan ya, termasuk di Kuala Lumpur, dan KLCC ya, dan satu lagi ya. Dan program-program ni kita akan susun dengan pelbagai pengisian ya. Dan antara pengisian-pengisiannya juga yang kita akan buat ya, seperti forum ya, simposium gerakan koperasi, atau acara sukan ya, persembahan seni dan budaya, dan juga fun run dan juga jelajah berbasikal. Jadi banyak sebenarnya. Di peringkat zon, saya juga difahamkan ada peringkat negeri. Jadi kalau negeri ini perlu bagaimana? Berbeza Di dengan negeri peringkat ni, pusat ni. maksudnya selepas pada ini, di peringkat zon juga akan melibatkan 6 zon, iaitu Sabah Sarawak, zon utara, zon selatan, zon tengah dan zon timur. Ya. Di mana pengisian ialah seperti jelajah gerakan keluarga koperasi Malaysia, program pengembangan dan penggerakkan koperasi juga kita akan buat, program expo pameran tu, itu pengisian biasalah yang kita buat, dan juga acara sukan ya, termasuk fun run, basikal, bola sepak, cup dan sebagainya. Itu adalah pengisian di peringkat zon yang kita akan laksanakan. Jadi banyak sebenarnya pengisian-pengisian ini. Jadi macam mana kalau masyarakat ingin mengambil peluang untuk bersama dengan pihak koperasi, terutamanya dalam pengurusan keuangan dan sebagainya? Adakah ini adalah satu platform untuk mereka bertanyakan mengenai status keuangan dan sebagainya yang disediakan oleh koperasi? Memang di dalam program-program berkenaan kita juga akan sediakan seperti hari bertemu pelanggan ya, di mana di sini mereka termasuk juga dalam carnival di mana ada kaunter-kaunter pertanyaan, runding cara dan sebagainya yang boleh orang awam mendapat manfaat dari segi untuk mendapatkan info daripada SKM sendiri dan juga daripada keluarga Medex sendiri, di mana agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan akan mendampingi orang awam dan juga kooperator untuk mendapatkan maklumat untuk bergiat dalam bidang keseronokan dan sebagainya. Itu adalah di antara pengisian-pengisian yang kita nampak, penglibatan orang awam supaya mereka mendekati koperasi itu sendiri. Ya, falsafah dan prinsip, supaya mereka benar-benar faham akan bagaimana untuk orang awam menubuhkan dan juga mendaftarkan koperasi dan juga berkoperasi. Sebab kita nak koperasi ini ada sebagai satu cara hidup ya, yang kalau boleh sebab kita sekarang ni pun kita lebih pada 14,000 hampir 15,000
koperasi berdaftar di negara kita. Dan yang sebagai yang terakhir, apakah harapan Encik terhadap penganjuran sambutan 100 tahun koperasi di Malaysia pada tahun ini? Ya, harapan saya kita ni Suruhanjaya Koperasi, iaitu satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, menyerulah kepada orang ramai untuk hadir bersama-sama kepada untuk mereka dapat turut serta dalam sebarang program penganjuran kita, supaya mereka dapat info dan juga menghargai pendekatan supaya mereka benar-benar dapat mengetahui dan juga mendapat semangat bersama dalam menyambut 100 tahun gerakan koperasi di negara kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Rusdi Jaafar, Timbalan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dalam berkongsi kepada kita semua mengenai 100 tahun gerakan koperasi di Malaysia. Terima kasih Encik.